Khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sedosa. Ceriakan pagi anda bersama dengan kami di program Apa Khabar Malaysia. Hai, apa khabar anda semua? Keluarga, apa khabar Malaysia hari ini? Kalau bercakap tentang hari ini, pastinya semua dah tersenyum gembira, excited. Teruja sebab hari ini adalah public holiday, cuti umum. Pastinya dah banyak perancangan yang anda ada dalam pemikiran anda nak habiskan hari ini, nak buat apa-apa bersama dengan keluarga dan juga yang tersayang. Jadi diharapkan semuanya berjalan dengan lancar dan sejahtera hendaknya. Pastinya dah terfikir-fikir nak buat apa tu, teruslah setia bersama dengan kami di program Apa Khabar Malaysia. Sejam kami akan bawakan kepada anda agenda dan juga topik-topik yang cukup menarik. Bakal kami bawakan khas pada public holiday. Walaupun sebut public holiday, Salihah tetap setia di studio untuk menemani anda semua di program Apa Khabar Malaysia. Jadi seperti biasa, untuk waktu pagi kita nak bawakan kepada anda perkembangan dan juga kisah-kisah yang cukup menarik di portal bernama.com. Dan pastinya satu kisah yang cukup menarik kita nak bawakan bersama dengan anda berkenaan tentang kisah Search and Rescue Team. Dan saya tidak kesorangan, ada seorang lagi rakan tetamu ataupun rakan pengacara nak kami bawakan kepada anda berkenaan tentang portal bernama.com, dan kita nak tanyakan kepada Cik Lee di sana untuk bawakan kisah-kisah. Silakan. Terima kasih Salihah, ceria pagi ini membantu memberikan sedikit suntikan semangat kepada saya juga. Rasanya macam suram je lah, almaklumlah kan public holiday. Tapi tak apa, jangan pening-pening, jangan rasa lemau je walaupun public holiday. Kami tetap berkongsi sama dengan anda pelbagai info-info menarik, berita-berita terkini dan juga isu-isu semasa yang akan kami ketengahkan. Dan seperti yang Salihah beritahu tadi, kita akan berkesempatan hari ini bersama dengan petugas Barisan Hadapan yang terlibat dalam tragedi tanah runtuh baru-baru ini di Batang Kali, dan kita akan berkongsi pengalaman tim Smart Team, bagaimana perik jerih dan juga kesusahan mereka dalam menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Tapi kita tengok dulu antara yang terpampang di dada portal bernama.com pagi ini. Ini dia yang boleh kami kongsikan bersama. Seperti anda tahu, semalam merupakan hari terakhir operasi mencari dan menyelamat oleh pasukan Barisan Harapan, di mana operasi SAR tinggalkan kesan mendalam kepada anggota penyelamat. Seperti yang kita tahu, seperti yang Cik katakan tadi, operasi mencari dan menyelamat tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan berakhir semalam, meninggalkan kesan yang cukup mendalam kepada anggota penyelamat. Bukan sahaja anggota penyelamat maupun Barisan Harapan, kami juga rakyat Malaysia juga turut terkesan dan menarik setidaknya nafas lega sedikitlah. Dan seperti yang diberitahu oleh Ketua Zon Hulu Selangor Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia, JBPM, mereka berkata selain fizikal, emosi anggota juga terkesan di samping 9 hari operasi SAR berlangsung dan mengimbas kembali usaha mengesan mangsa tragedi itu. Beliau berkata faktor tanah lembut dan cuaca hujan menyukarkan pergerakan dan menuntut kudrat anggota penyelamat. Dan saya difahamkan hari ini juga merupakan masih lagi kerja-kerja yang berkaitan dengan urusan teknikal digerakkan oleh pasukan berkenaan. Orang kata last flashing time untuk mereka tamatkan operasi mencari dan juga menyelamat. Dan apa yang pasti, kita akan berkesempatan sekejap lagi bersama dengan Smart Team untuk membicarakan tentang pengalaman mereka. Tapi sebelum itu, ini di antara yang mungkin boleh lagi menggembirakan usahawan maupun peniaga-peniaga Malaysia kita yang terkesan akibat bencana. Usahawan terjejas bencana boleh mohon tangguh bayaran balik pinjaman. Sukalah ni usahawan yang terjejas akibat banjir di seluruh negara boleh memohon untuk menangguhkan bayaran balik pinjaman seperti daripada Tekun Nasional dan juga Amanah Ikhtiar Malaysia sehingga tempoh 6 bulan. Itu kata Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Datuk Iwan Benedict. Penangguhan pinjaman agensi di bawah kementeriannya itu adalah langkah penting bagi membantu usahawan terbabit memulihkan kembali perniagaan mereka yang terjejas. Dan setidaknya peruntukan yang ada tu bolehlah uruskan hal-hal yang berkaitan dengan bencana. Antara lainnya
mana yang ada di portal bernama.com. Seperti yang kita tahu ya, 2 maupun 3 tahun lepas kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan banyak sektor pelancongan maupun sektor ekonomi juga turut terjejas. Tak ketinggalan sektor pelancongan kesihatan di negara kita juga turut terjejas dan berita baik dan kembali bangkit di pasca pandemik. Dan seperti yang kita tahu, pemulihan sektor pelancongan kesihatan negara yang terkesan oleh pandemik COVID-19 ini di landasan yang positif dipacu oleh pelan pemulihan industri itu menuju 2023 bersandarkan pengalaman dan juga reputasi kukuh Malaysia sebagai destinasi yang selamat dan dipercayai dalam aspek penjagaan kesihatan juga. Sejak lebih 10 tahun lepas, segmen itu merekodkan sentimen memberansangkan dengan kehadiran pelawat dari seluruh pelosok dunia. Dan seperti yang kita tahu bukan sahaja negara kita mempunyai destinasi yang cantik dan menarik, dan ini yang kita rasa lega sikit, setidaknya kos rawatan yang komprehensif juga menarik pelancong kesihatan untuk kekal memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan yang utama untuk dapatkan rawatan. Baiklah, banyak lagi sebenarnya untuk kami kongsikan bersama-sama dengan anda, antara berita-berita terkini dan juga isu-isu semasa anda boleh dapatkan terus di portal bernama.com dan dari bilik berita. Tapi sebelum itu kita nak intai dulu tinjau ramalan cuaca untuk hari ini. Bagaimana? Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Zehan Suzian Abu Daud. Jumlah masa banjir di Terengganu dan Kelantan terus mencatatkan penurunan setakat 8 malam tadi. Namun berbeza di Sabah, penduduk di pesisir pantai yang dipindahkan akibat fenomena air pasang besar bertambah. Di Terengganu, mangsa yang masih berada di pusat pemindahan sementara PPS turun kepada 1,628 orang berbanding 3,908 mangsa pada sebelah petang, dengan Kuala Nerus merekodkan 1,215 orang, Besut 183, Kuala Terengganu 154 dan Marang 76 orang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan semua PPS di Hulu Terengganu dan Dungun ditutup dan hanya 13 PPS masih beroperasi di 4 daerah yang menempatkan 430 keluarga. Di Kelantan, 5,073 mangsa banjir daripada 1,692 keluarga masih berlindung di 19 PPS di Pasir Mas dan Tumpat, berkurangan berbanding 7,746 mangsa daripada 2,561 keluarga petang semalam. Di Sabah, masa banjir yang dipindahkan di Kota Belud turun kepada 143 mangsa daripada 58 keluarga malam tadi berbanding 212 orang daripada 77 keluarga pada sebelah petang. Bagaimanapun, jumlah penduduk di pesisir pantai, terutama yang tinggal di rumah atas air, dipindahkan akibat fenomena air pasang besar meningkat kepada 1,288 mangsa daripada 267 keluarga. 513 mangsa dipindahkan di satu PPS di Sandakan, 54 berada di satu PPS di Kota Kinabalu, manakala 721 mangsa lagi di 6 PPS di Pitas. Status pemulihan bekalan air di kawasan terjejas berikutan pencemaran bau di stesen pam air mentah Jenderam Hilir mencapai 16% sehingga 7 malam tadi. Pengurusan Air Selangor Siang Berhad dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 32 kawasan di Sepang, Hulu Langat 14 dan 2 di Petaling.
Tempoh masa pemulihan bekalan air berbeza dari satu kawasan ke kawasan lain bergantung kepada lokasi dan jarak premis pengguna. Kenyataan itu menyebut bekalan air bagi kawasan terjejas akibat henti tugas sementara Loji Rawatan Air LRA Bukit Tampoi dijangka pulih sepenuhnya pada 2 petang hari ini. Manakala kawasan terjejas oleh henti tugas sementara LRA Sungai Semenyih dijangka pulih sepenuhnya pada 6 pagi Selasa. Ais Selangor turut menyarankan pengguna untuk membiarkan pili air mengalir sehingga jernih sebelum digunakan untuk kegunaan harian. Pengguna juga boleh mendapatkan maklumat berhubung gangguan bekalan air berjadual dari semasa ke semasa menerusi saluran komunikasi rasmi seperti aplikasi Ais Selangor, Facebook, Instagram dan Twitter atau hubungi Ais Selangor di talian 15300. Berpuluh-puluh pelarian Rohingya mendarat di pesisir pantai Aceh, Indonesia semalam selepas Pertubuhan Kemanusiaan menuntut agar mereka dibenarkan mendarat selepas sebulan terkandas di lautan. Agensi berita antara melaporkan 57 lelaki Rohingya tiba di pesisir pantai Aceh dan sebahagian daripada mereka dilaporkan sakit. Bagaimanapun, tiada laporan mengenai pelarian wanita atau kanak-kanak. Ketua Polis Tempatan Rolly Yuiza Owe berkata, pihak berkuasa masih belum memutuskan sebarang tindakan terhadap pelarian itu. UNHCR pada Jumaat mengeluarkan kenyataan menyeru kerajaan serantau menyelamatkan sekurang-kurangnya 190 pelarian Rohingya yang hanyut di antara Laut Andaman dan Teluk Benggala. Mereka berada di dalam kapal dengan berbekalkan makanan dan air yang sangat sedikit dan 20 daripadanya dilaporkan maut ketika dalam perjalanan. Menurut pengarah UNHCR untuk Asia dan Pasifik, Indrika Ratwati, 2022 menyaksikan jumlah korban antara yang tertinggi di rantau ini membabitkan etnik itu. Sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi berita, saksikan Buletin Bernama 11 pagi nanti. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru sahaja on TV bersama-sama dengan kami pagi ini. Dan hari ini kita akan berkongsi satu topik yang cukup menarik lagi di mana setidaknya membantu ya, khususnya mereka yang sedang dalam emosinya tidak begitu stabil. Dan seperti yang kita sedia maklum keadaan kita bagaimana selepas kita melalui satu fasa yang mana negara kita mengalami kejadian tanah runtuh yang berlaku baru-baru ini di Batang Kali. Kita percaya bukan sahaja diri kita ya sebagai rakyat Malaysia yang merasa kesedihan itu, apatah lagi mereka yang dekat dengan keluarga, dekat dengan bangsa, keluarga maupun orang tersayang. Bagaimana mereka melalui fasa itu, fasa sedih. Ini akan kami kongsikan bersama dan kami bangkitkan topik pada hari ini, tetap tenang ketika musibah. Ya, dan dengan itu juga kita pastinya saya juga masih lagi terkesan juga dengan berita yang berlaku di Batang Kali dan sekarang juga melibatkan banjir yang juga keadaannya cukup teruk di Kelantan dan Terengganu. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Muhammad Hamidi Ismail, pensyarah program Akidah dan Pengajian Agama FKP USIM, dan untuk itu kita akan bersama dengan doktor dalam slot ini bagi membincangkan sesuatu yang cukup berinformasi saya kira untuk membawakan kepada seluruh penonton Apa Khabar Malaysia berkenaan tentang situasi yang kebelakangan ini terjadi berkenaan tentang tanah runtuh dan juga situasi banjir. Dan mungkin pertamanya doktor, bila kita berhadapan dalam situasi sebegini, sesuatu yang suka diramalkan, jadi bagaimana pertama sekali permulaannya, mungkin doktor nak mulakan berbicara berkenaan tentang persediaan mental dan apa yang boleh kita lakukan bila tibanya musibah yang suka diramalkan ini doktor. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bernama menjemput saya pada kali ini. Apabila kita berbicara tentang musibah ataupun persediaan, pertama sekali kita kena ingat semua manusia akan menghadapi musibah. Dan musibah ini adalah sebenarnya menguji dan juga menilai akan keupayaan kita dalam menghadapi kehidupan. Sebab itu kalau kita lihat dalam pandangan agama akan mengatakan setiap orang yang ditimpa musibah yang besar, maka
itu adalah nilai yang tinggi di sisi Tuhan ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permulaan ini saya lebih menggalakkan bagi kita untuk menghadapi musibah adalah sentiasa tenang, sentiasa optimistik, sentiasa mengharapkan sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik. Baik, doktor, bila mana kita ni ditimpa mungkin musibah, bagaimana kita nak melalui proses ini, bagaimana kita nak dapatkan kekuatan itu dalam diri kita? Mungkin kita tak ada orang lain selain diri kita sendiri, bagaimana untuk mendepani perkara itu? Okey, itu satu soalan yang sangat baik. Sebenarnya setiap daripada kita ini ada peranan. Kita kena lihat peranan kita, kita kena lihat kedudukan kita, kita kena lihat kepentingan kita. Sebenarnya setiap daripada kita ada tanggungjawab kita sendiri. Sebab itu saya suka mengambil satu pandangan seorang alim ulama kita, iaitu Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebutkan bagaimanakah seorang ibu seandainya kalau dia memiliki 10 orang anak. Kematian seorang anak tidak menjadikan dia seorang yang perlu meninggalkan 9 orang yang lain. Dia mesti teruskan hidup, dia mesti ada semangat untuk menjaga kesemua yang lain dan tidak boleh menangisi, meratapi dan juga bersedih ke atas seorang anak yang hilang. Jadi kalau kita melihat kedudukan kita, peranan kita, keupayaan kita, mesti kita akan sentiasa berusaha untuk menghadapi segalanya dengan baik. Ya, itu situasi yang kita selalu berbicara tentang situasi yang suka diramalkan ya doktor. Tapi dalam keadaan yang berlakunya musibah yang melanda, kebanyakanlah ya daripada kita terus akan menghampiri mangsa ataupun keluarga yang terlibat mengucapkan takziah atas kesedihan dan perkara yang berlaku. Jadi sebenarnya adakah itu wajar ataupun ada sesuatu yang lebih wajar untuk kita lakukan untuk mendekati keluarga mangsa yang terlibat dengan musibah tersebut, doktor? Okey, bagus. Sebenarnya kata kunci untuk kita membantu ni sebenarnya kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan wasta'inu bis sabri was salah. Maksudnya bantulah dengan kesabaran dan juga dengan salat. Jadi di situ kalau kita faham konteks yang lebih luas, membantu itu bukan sekadar saja mengucapkan takziah ataupun mengucapkan selamat, bersabar dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat dalam satu kisah lah bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, datang seorang yang ditimpa musibah. Dikatakan, ya Rasulullah, kemarau yang sangat berat menimpa kami, mintalah hujan, kan? Jadi Nabi minta hujan. Dan yang keduanya, apabila hujan tu berlarutan sehingga menyebabkan banjir, kemudian minta balik kepada Rasulullah. Lelaki yang sama, ada riwayat mengatakan lelaki yang sama minta balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta kepada Allah berhentikan hujan ini. Maka Nabi terus minta kepada Allah Ta'ala dan berhenti hujan. Jadi pada konteks ini kita melihat menyampaikan doa, menyampaikan bantuan itu lebih sesuai sebenarnya. Sebab tu kalau setengah daripada kita lihat, kalau berlaku saja musibah begini, okay, kita tanyakan, apa boleh yang saya bantu? Kan? Okay, saya doakan. Ataupun saya akan jemput sesiapa pun untuk solat hajat contohnya, kita sebagai orang Islam. Jadi itu bagi orang yang mendapat musibah, dia rasakan, oh, ini satu benda yang membantunya. Kan, dari psikologinya membantunya. Kerana setengah orang kalau kita sebutkan bersabarlah, saya memang bersabar pun, kan, dia ada perasaan begitu. Oh, takziah lah. Maksudnya ini perkara yang kita cuba lari, tetapi kita mengambil satu inisiatif yang telah diajarkan oleh agama kita. Okey, seperti yang doktor katakan tadi, setiap di antara kita pastinya akan melalui fasa kita menerima dugaan maupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kita nak buang stigma ataupun dari sudut pandang agama itu sendiri, doktor? Ada yang mengatakan lah kita sering akan memikirkan kalau musibah maupun ujian yang menimpa kita itu adalah kesilapan kita yang lalu. Bagaimana dari sudut pandang agama sendiri? Okey, baik. Satu soalan yang sangat bagus. Rupa-rupanya apabila kita lihat keluasan agama tu, sebab tu agama ni dia ada satu tahap yang kita berdepan dengan diri kita sendiri. Satu tahap yang kita akan faham bahawasanya Allah itu sentiasa memaafkan. Allah Ta'ala itu mengampunkan. Jadi kalau kita boleh kombinasikan di antara dua keadaan ini, bermaksud kita akan sentiasa berada dalam keadaan berharap. Kesilapan-kesilapan yang lalu itu adalah seumpama pengajaran yang kita akan ingatkan, saya memang bersalah. Saya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan.
Tetapi bukan kesalahan itu yang akan merencatkan kehidupan kita. Baik. Kerana Allah itu akan sentiasa akan memaafkan. Kan? Apabila kita pohon kepadanya, mesti kita diampunkan. Jadi sebenarnya stigma ataupun ketakutan terhadap dosa itu tidak boleh dibawa ke depan. Ya. Dia akan mengendalikan kehidupan kita, dia akan membantutkan usaha kita, dia akan buat kita sentiasa dalam keadaan takut. Kan? Bahkan kita akan tidak dapat membantu orang lain seandainya kita ulang-ulang balik kepada apa yang kita silap. Maka dengan sebab itu, apa sahaja yang berlaku pada masa yang lepas dan apa yang kita lihat pada masa sekarang ini, apa sajalah musibah, kesukaran dan sebagainya. Kerana mungkinlah kalau kita boleh definisi sikit kan, musibah ni dia ada dua. Satu tahap yang bersifat personal, individual. Satu lagi bersifat jangka masa yang panjang. Jadi kalau individual ataupun personal ni dia berkaitan dengan takut, lapar, kan, kematian. Itu semua orang merasainya. Kalau yang jangka panjang itu contohnya tamadun, kan, kebimbangan masa hadapan akan berlaku bagaimana. Jadi yang personal ni semua manusia mengalaminya. Tak kira dia orang agama, orang yang bukan agama, orang yang ibadah kuat tak ibadah kuat, semua dihadapi. Kerana di situlah Allah Ta'ala akan menyaring kita, kedudukan kita, nilai kita dan sebagainya. Jadi setiap orang yang dapat musibah ni sebenarnya dia cuba lihat, oh saya ni orang yang banyak kesilapan, tapi bukan bermaksud kesilapan itu yang akan menghalangnya. Ya, okey. Pastinya saya juga tertarik apa yang doktor cakapkan tentang pasti musibah itu juga mengajar diri kita untuk jadi lebih baik, maneuver our life di kehidupan yang hadapan dengan lebih baik. Doktor, ada satu situasi di mana kita selalu di dalam Islam mendengar bahawa Allah itu tidak akan menguji hamba-Nya di luar kemampuan mereka atas segala dugaan ataupun musibah yang melanda. Jadi bagaimana kita nak mendidik diri kita untuk berkenaan tentang situasi ini supaya sentiasa tahu bahawa apa yang terjadi itu pastinya sesuatu untuk kita belajar daripada situasi tersebut. Okey, baik. Jadi ada masyarakat ataupun manusia yang sentiasa mengucapkan perkara yang tidak mampu ditanggung olehnya. Jadi sebab itu apabila perkara ini disampai kepada Rasulullah SAW, jadi Nabi mengatakan kepadanya, beritahu kepada orang itu bahawasanya tidak ada sesiapa pun yang lebih musibahnya yang melanda kepadanya melainkan daripada aku. Maksudnya kalau kita letakkan para anbiya, para salihin, para awliya dan sebagaimana orang yang lain pun akan ditimpa musibah. Kan, itu menandakan bahawasanya setiap daripada kita ini memiliki satu kekuatan diri sendiri yang mana tidak teruji dan tidak akan zahir, melainkan kita akan berada dalam keadaan yang konflik tu, yang rencam tu. Kan, oleh sebab itu saya suka menyebutkan apa kita panggil sempadan keupayaan kita tadi kita tidak tahu, sehinggalah kita disaring dan diuji. Okay. Baik, doktor, sebagai manusia biasa kita percaya bukan senang untuk kita tenang ketika kita berhadapan dengan musibah. Mungkin ada sedikit tips ataupun kaedah maupun cara dari secara umumnya maupun sudut pandangan agama itu sendiri daripada doktor untuk kita kembalikan semangat ataupun ada doa untuk kita tenangkan kembali diri kita dalam kita mendepani musibah ini. Baik, satu soalan yang baguslah. Baik, bagi saya pertama sekali kekalutan itu memang akan berlaku, kan? Dan apabila kekalutan itu berlaku, kecemasan itu berlaku, panik itu berlaku, itu perkara yang biasa bagi manusia. Sebab itu yang kita diajar adalah pertama sekali kita kena anggap bahawasanya tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kiamat itu datang. Maksudnya kalau kita menganggap kehilangan, kita menganggap kesakitan, itu masih lagi satu perkara yang biasa berlaku kepada manusia. Maka dengan sebab itu kita mesti cuba sedaya upaya untuk menenangkan hati. Jangan meracau, jangan menggelabah, jangan buat satu tindakan yang di luar kewarasan. Itu yang penting bagi saya. Yang keduanya, kita mesti ada orang yang boleh kita berbicara, orang yang boleh kita kongsikan. Kan, kalau sekarang ini
Kalau di kami lah, di fakulti kami ada bahagian psikologi, kaunseling, yang mana kami juga bergiat kan, kalau tidak dapat memberikan bantuan dari segi fizikal, kami juga akan memberikan bantuan segi moral, kerana itu penting. Kan, yang ketiganya ada doa-doa, contohnya paling tidak pun kita akan sebutkan la haula wala quwata illa billah, ataupun kita sebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ataupun ada doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kan, itu maksudnya ya Allah ya Tuhanku, apabila musibah ini datang kepadaku, maka berikanlah ia kebaikan kepadaku. Kan, pada masa itu ada orang yang tak solat pun, kan, ada kehilangan rumah dan sebagainya, macam bagaimana nak tunaikan ibadah. Maka dengan sebab itu dia tidak terputus dengan Tuhan. Jadi masa lagi boleh berharap, boleh berdoa, kemudian minta dengan Allah Ta'ala supaya diberikan balasan yang baik. Balasan baik ini tidak semestinya pulangan ataupun imbuhan. Kadang-kadang hati kita tu lebih kuat, lebih kental. Dan pada masa depan kita akan hadapi benda yang sama, kita katakan, oh saya dah hadapi benda ni. Lebih tenang. Lebih tenang, jadi tidak ada masalah. Kan, ada amalan-amalan dan juga doa-doa yang boleh diamalkan ya doktor. Berbicara berkenaan tentang kisah tanah runtuh di Batang Kali baru-baru ini, pastinya duka yang dalam buat seluruh rakyat Malaysia juga tidak akan hilang untuk satu jangka masa yang panjang ya doktor. Jadi mungkin nasihat dan pesanan doktor kepada seluruh warga Malaysia yang walaupun melibatkan keluarga mangsa yang tertentu, tetapi kita yang mengetahui tentang kejadian ini pasti terasa lagi kesedihan itu ya Cik. Sudut pandang doktor bagaimana? Baik, untuk soalan ni mungkin saya ada dua pandangan lah. Okay, satu, pertamanya apa yang berlaku itu adalah dalam negara kita, dan mangsa-mangsa itu adalah daripada ahli keluarga kita. Walaupun kita tak sebutkan secara adik-beradik kandung, tetapi mereka tetap juga berpayung di bawah langit kita, kan, berada di bumi kita. Maksudnya kita mesti menganggap mereka ini sebagai saudara kita. Dan jauhilah daripada cemohan sebenarnya itu. Dan kadang-kadang kita ni, masyarakat ni, dia melihat kalau kesalahan itu, oh ini kesalahan orang yang beginilah datang ke tempat itu dan sebagainya. Tapi kita sebagai manusia mesti juga menganggap kesilapan itu kadang-kadang bukan sengaja. Kadang-kadang kita adalah daripada alam dan sebagainya. Maka elakkan daripada mencemoh. Sentiasakan berharap yang terbaik, dan sentiasa anggap apa yang dilalui oleh mereka itu kesakitan bagi ahli keluarga mereka. Kerana kehilangan itu satu kesakitan. Yang keduanya, apa sahaja sekalipun kita mesti berdoa, kan, berharap yang terbaik, dan juga kita mesti memberikan nasihat-nasihat yang boleh memberikan semangat dan juga kekuatan moral kepada semua, bukan sahaja yang terlibat tetapi juga orang-orang lain yang mungkin memandang dan melihatnya. Okey. Baik, satu lagi mungkin saya nak boleh katakan, okey, sekarang kita segalanya untuk kita sampaikan maklumat, segalanya di hujung jari, dan kita antara individu yang mudah mengupdate dan ingin menjadi orang yang pertama di media sosial. Dan kadang-kadang bila kita update ataupun muat turun apa sahaja status dekat media sosial, mengganggu kadang-kadang situasi mereka yang melalui keluarga mangsa, khususnya. Bagaimana kita nak memberi orang kata-kata nasihat kepada mereka yang suka melontarkan perkataan-perkataan yang tak elok di saat keluarga mangsa ataupun mereka yang terdekat menghadapi musibah ini? Doktor. Baik, secara realitinya apabila kita tidak merasa ihsan kepada manusia yang lain, kita mempunyai masalah. Kita mempunyai masalah kemanusiaan kita. Kalau dalam bahasanya, manusiawi kita. Jadi paling tidak saya suka menyatakan, kalau kita tidak ada perkataan yang baik untuk kita lontarkan, lebih baik kita diam. Kan? Kalau kita ada perkataan yang kita ingin lontarkan, bagilah ia satu fakta dan menolong, membantu. Dan seandainya kita tidak boleh menahan akan sikap kita yang suka mencemoh, memberikan perkataan yang tak elok, yang tak baik, maka kita kena ingat, kan, setiap daripada mereka juga ada ahli keluarga. Mereka juga ada perasaan, sebagaimana kita ada perasaan. Sebab itu kata-kata ulama lah, kan, saya suka memetiknya. Kalau kita mencemoh seseorang, maksudnya kita target ke seseorang yang spesifik lah, somebody, tapi dia ada anak, dia ada isteri, dia ada teman-teman. Walaupun kita tidak mencemohnya,
Tapi isteri dia terasa. Anak dia terasa kenapa individu ni cemuh ayah saya. Ya. Kan kalau isteri dia kenapa individu ni cemuh suami saya. Maksudnya secara tidak langsung kita telah melakukan kesilapan yang bercambah. Kan, dan kita akan dapat kesan dan akibatnya nanti. Menambah bara lagi. Baik. Ya. Dan itu yang kita kongsikan cukup informasi bersama dengan penonton Apa Khabar Malaysia. Tatkala tibanya musibah yang suka kita ramalkan dalam kehidupan kita, pastinya kita perlu bertenang dan orang kata support dan juga sokongan daripada orang sekeliling, itu juga penting ya Cik ya. Dan apapun, terima kasih banyak ya kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Hamidi Ismail saja masa yang kita ada. Doktor merupakan pensyarah program akidah dan juga pengajian agama FKP USIM. Baik, saya suka memetik pepatah Melayu ini. Pepatah Melayu ada menyebut sesuatu perkara pahit ketika terjadi tetapi manis apabila dikenang. Dan begitulah perumpamaan bagi sesuatu ujian menimpa seseorang hamba yang perlu mempunyai benteng kesabaran yang tinggi dalam menghadapi setiap ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, ada lagi satu topik yang menarik akan kami kongsikan bersama dengan anda, dan kita akan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa juga sekejap saja lagi bercakap mengenai waspada penyakit bawaan air. Ya. Dan untuk sebelum itu kita nak berehat sebentar, ambil nafas dahulu, kembali selepas ini. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, dan kita tahu belakangan ini banyak kejadian banjir yang berlaku di Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri yang terlibat. Pastinya untuk blog ini kita nak bawakan satu topik yang cukup relevan, bakal kami kongsikan informasi buat anda semua. Jadi di studio kita ada siapa tetamunya? Tetamu yang cukup istimewa, kita panggil yang tepat orangnya untuk bercakap tentang topik kita pada pagi ini, waspada penyakit bawaan air. Dan di studio Dr. Nur Liana Khairuddin selaku pegawai perubatan dan juga Doktor Kesihatan Pekerjaan OHD Hospital Pakar KPJ Rawang. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Cantik doktor. Umur berapa ni? Tapi thank you so much. Doktor, satu topik yang cukup menarik akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin ada yang dah sedia maklum tentang penyakit bawaan air ni. Mungkin ada yang masih lagi tak tahu, dan hari ini baru tahu ada penyakit bawaan air ni. Hari ini mungkin satu pengetahuan baru dan orang kata sesuatu info yang boleh kita jadikan panduan lah. Okey, baik doktor, sebagai mukadimah mungkin doktor boleh kongsikan bersama-sama dengan penonton Apa Khabar Malaysia pagi ini, apakah yang dikatakan dengan penyakit bawaan air ni? Okey, terima kasih Cik dan Saliha. Assalamualaikum, selamat pagi. So, penyakit bawaan air adalah sejenis kumpulan penyakit yang disebabkan oleh mengambil makanan atau minuman yang telah tercemar dengan kuman ataupun ejen-ejen yang menyebabkan penyakit bawaan air inilah. Okey, so antara contoh-contoh penyakit-penyakit ini typhoid, kolera, leptospirosis, hepatitis A dan juga keracunan makanan. So sebab banjir kan, so banyak air yang tercemar mungkin lebih berisikolah untuk mendapat penyakit-penyakit bawaan air ini. Kita tahu situasi banjir sekarang paling teruk di sebelah Kelantan, Terengganu ya doktor. Jadi mungkin kita nak berbicara juga berkenaan tentang langkah pencegahan awal kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan kawasan banjir ni. Jadi apa persediaan yang mungkin mereka boleh lakukan doktor? Okey, so pencegahan dia ialah kita kena jaga kebersihan sebab kita tahu bahawa penyakit-penyakit ini merebak melalui air atau makanan tercemar. Sama ada air yang digunakan ataupun cara penyediaan makanan dan minuman. Jadi kita kena sentiasa basuh tangan. Basuh tangan perlu dengan air yang bersih. So kita tak boleh nak basuh dengan air banjir tu sebab kita takut tercemar. So walaupun kita basuh dengan air yang kita gunakan tu perlulah air yang bersih. Cara pengendalian atau membuat makanan pun perlulah dengan kebersihan. So sayur-sayuran, buah-buahan kita perlu basuh. Air sekiranya kita hendak minum air yang telah dimasak lebih elok ataupun air mineral. So ini adalah langkah-langkah yang kita boleh jalankan untuk mengelakkan dari merebak. Okey doktor, nak tahu juga kumpulan umur berapa yang mungkin senang dan mudah terdedah dengan penyakit bawaan air ni? Okey, sebenarnya penyakit bawaan air ni boleh
sesiapa sahaja pada peringkat umur sahaja boleh mendapat penyakit ini. Tetapi golongan risiko yang mungkin lebih berisiko adalah golongan kanak-kanak, warga emas ataupun mereka yang mempunyai penyakit kronik, mungkin sebab daya immunity atau ketahanan mereka lebih rendah. Correct. So mereka yang a bit lebih berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit sebegini. Jadi ada golongan yang lebih berisiko dan juga kurang berisiko ya doktor. Jadi bagaimana kita nak tahu penyakit bawaan air ini berjangkit? Itu penting juga kita nak tahu bagaimana dia boleh terkena kepada masa-masa di kawasan banjir ni dan sebagainya. So sekiranya sebab sekarang banjir kan, so air ni kadang-kadang dia akan membawa sampah sarap, najis sama ada najis manusia atau najis binatang-binatang. So sebab kerana air ini yang telah tercemar dengan sampah, najis sebeginilah yang akan menyebabkan kuman-kuman tersebut merebak. So sekiranya kita minum air ni ataupun kita makan benda-benda yang tercemar dengan bahan-bahan air yang tidak bersih ini, itulah cara penyakit-penyakit ini berjangkit. Bagi manusia pula, pengendalian makanan. So sekiranya seseorang itu telah mendapat penyakit, sesuatu penyakit, najis dia, pergi toilet tak basuh tangan, lepas tu terus masak. So cara ini juga boleh menyebabkan penyakit-penyakit ini berjangkit. Yang penting kena jaga kebersihan. Jaga kebersihan itu sangat penting. Dikala tiba-tiba datangnya musibah ataupun banjir, bencana berlaku di negara kita, kadang-kadang kita tak sedar ini telah terkena dan terjadi kepada kita. Bagaimana untuk kita dapat kerawatan atau mungkin ada satu kaedah lain untuk merawat penyakit bawaan air ni, doktor? Okay, so rawatan dia bergantung kepada ejen atau kuman yang menyebabkan. So kadang-kadang kita akan memberi ubatan tertentu seperti mungkin antibiotics. Okey, tetapi untuk simptom-simptom kita boleh memberi ubat-ubatan seperti ubat untuk demam, ubat tahan sakit, ubat untuk mengelakkan cerit berit dan juga muntah. Okey, tetapi kita perlu berwaspada dan kita perlu tengok sama ada simptom-simptom tu atau gejala-gejala tu teruk atau tak begitu teruk. So kita takut, yang paling kita takut ialah dehydration sebab orang akan muntah, cerit berit, mungkin sakit perut. So sekiranya dehydration ini terlalu teruk, tidak mendapat rawatan dengan awal, dan kita takut kita boleh mendapat komplikasi yang lebih teruk. Maksudnya penyakit ini boleh bawa kepada kematian tak, doktor? Kalau tidak dirawat, boleh. Terutamanya yang lebih berbahaya seperti leptospirosis. So yang tu boleh mendatangkan kerosakan kepada organ-organ lain. Dan juga sekiranya dehydration yang sangat teruk, itu pun juga boleh membawa kepada komplikasi dan juga sekiranya tidak dirawat memang boleh membawa kepada kadang-kadang datang pula penyakit lain yang tidak jangka, bukan sahaja penyakit bawaan air tapi dapat juga penyakit lain juga ya. Doktor, secara khususnya kita melihat situasi banjir, masa-masa banjir dipindahkan ke PPS. Jadi mungkin nasihat ataupun sudut pandang doktor, amalan yang mereka jangan lakukan bila ditempatkan di PPS ini untuk nak mengelakkan terkena dengan penyakit bawaan air ni, doktor. Bila dah ramai-ramai kan, jadi kita tak tahu apa yang kita lakukan. Sebab kita perlu jaga kebersihan. Yang kebersihan tu sangat penting lah. Sama ada kita hendak makan atau kita makan mesti kena basuh tangan. Air yang kita gunakan mesti air yang bersih. And then mungkin sebab kita banyak shared space kan. So kita kena sentiasa memastikan tangan kita bersih. Kalau dah pergi toilet atau shared toilets ni kan, kita tak boleh nak elakkan, tetapi kena sentiasa basuh tangan. Sekiranya nak makan, nak mengendalikan makanan atau dah pergi ke toilet dan sebagainya, memang sangat penting untuk menjaga kebersihan. Okey, mungkin doktor boleh kongsi tip langkah pertama ataupun langkah awal yang boleh mereka lakukan bila sebaik sahaja terkena jangkitan bawaan air. Okey, so sekiranya telah mendapat simptom-simptom dan juga orang-orang yang berisiko seperti dari kawasan-kawasan banjir ini, seelok-eloknya pergi mendapat rawatan sama ada dekat klinik atau hospital. Anda memang akan diberi ubat-ubatan mungkin yang tertentu untuk mengkontrol symptoms dan juga sekiranya telah didapati certain bakteria ke apa, mungkin diberikan antibiotics. Sekiranya dah mendapat rawatan tetapi tidak nampak perubahan yang baik atau nampak perubahan yang lebih ketara atau lebih teruk, perlu
segera ke hospital sekali lagi, sebab kadang-kadang kita akan advise sekiranya you are okay, mungkin you can continue, tetapi sekiranya you tidak tak ada nampak efektif from the medications, yes, kena jumpa doktor lagi sekali, mungkin kena masuk hospital, rawatan susulan. mungkin dapat rawatan yang lebih lanjut. Ya, baik. Kalau bila kita berada dalam situasi, sekali lagi saya suka menyebut tentang keadaan banjir ni dan sebagainya, mungkin gejala yang pertama dihadapi oleh yang terkena penyakit bawaan air ni, mungkin simptom yang pertama awal. Biasanya apa doktor simptom awalnya tu? Mungkin mereka selalunya mereka akan mendapat cerit berit, demam, muntah-muntah, kurang selera makan, mungkin ada yang sakit kepala, sakit-sakit otot. Ini adalah simptom-simptom yang quite common antara penyakit-penyakit bawaan air inilah. Okey, nak tanya juga, mungkin kadang-kadang di belah pantai timur tak semua sebenarnya mudah untuk dapatkan rawatan dengan cepat, tapi mungkin ada cara kendiri untuk kita rawat diri kita. Mungkin dah terkena jangkitan ataupun gejala itu kita dah rasa ada pada diri kita. Mungkin doktor boleh bagi pandangan ataupun tips kepada mereka yang mungkin melalui situasi ini. So sekiranya kita selalu kita demam atau sakit-sakit, so kita boleh makan ubat-ubatan seperti Panadol yang mungkin kita ada dekat rumah. Okay? Sekiranya kita ada cerit berit atau muntah-muntah, kita tak boleh nak biar jangan makan dan minum lah. Kita kena cuba seelok-eloknya, at least kena try untuk minum supaya kita tak tahap dehydration. So sekiranya memang betul-betul tak boleh nak makan, memang tak boleh nak minum, yang memang cirit, muntah yang tidak improve, that one yes, memang perlu dapat rawatan di hospital. Okey. Nak tahu juga sebenarnya doktor, how serious penyakit bawaan air ni dalam situasi sekarang Malaysia sekarang ni? So dekat area yang banyak banjir ni, of course dia lebih meningkatlah kes-kes sebegini. So tetapi tak semuanya adalah serious atau tak semuanya adalah very bad. So sometimes some people do get macam mild symptoms. So mungkin dia makan ubat dan tak perlu dapat rawatan pun dah okey. Cuma memang kita kena prihatin dan kita kena tahu bahawa tak semua adalah mild, dan kita kena tahu yang bila perlu kita mendapat rawatan. Ya, okey. Alright, doktor. Sebenarnya kita nak sambung lagi perbincangan dengan doktor, tapi sekarang kita ada cross bersama dengan wartawan bernama kita di Plaza Tok Gombak. Mungkin kita nak tinjau-tinjau sedikit keadaan trafik dalam public holiday ini. Dan silakan. Ya, kita tak tahu bagaimana keadaan trafik bila situasi public holiday ni. Biasanya tenang, betul, mungkin dia lebih tenang menantikan kita juga sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan dapatkan rakan setugas dari masa ke semasa di Plaza Tol Gombak. Kita terus sahaja bersama dengan doktor. Okey, mungkin pengalaman doktor merawat pesakit-pesakit penyakit bawaan air ni bagaimana? Ia lebih kepada golongan yang dah berusia ataupun yang memang dah berisiko mempunyai penyakit, atau golongan kanak-kanak yang membawa kepada kematian. Bagaimana kes situasi sekarang? Lebih tinggi berbanding sebelum ini? Bagaimana doktor? So macam saya cakap, memang sebenarnya semua orang boleh kena penyakit bawaan air ini. Tak kira umur, tak kira jantina, tak kira kaum, memang semua boleh kena. Cuma yang berisiko memang ialah kanak-kanak, mungkin warga emas dan juga mereka yang berpenyakit. Sebab daya ketahanan lah selalunya. Tetapi selalunya sewaktu banjir sebegini memang lebih banyak yang kita lihat. Tetapi tak semuanya adalah tahap yang serius yang sampai masuk hospital, tetapi memang ada. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu atau mereka tidak tahu bahawa penyakit yang mereka ada tu serius. Terutamanya penyakit-penyakit macam leptospirosis. Itu sangat serius. Demam, cirit, mungkin simptom yang tidak boleh dirawat tanpa pergi ke hospital. Jadi ada sesetengah yang mungkin kita boleh rawat dekat rumah, macam saya cakap. Maka ubat mungkin dia okey. Tetapi sekiranya dah makan ubat, tak dia nampak efektifnya perubahan, memang kena pergi hospital untuk mendapat rawatan. Tapi saya percaya saya masih juga ada ibu-ibu bapa yang tertanya-tanya macam mana
penjagaan untuk kanak-kanak dan baby ini sendiri mungkin lagi susah di saat kita menghadapi banjir besar sekarang ini. Baik, tapi sebelum tu Doktor, kita nak dapatkan lagi informasi trafik terkini di Plaza Tol Gombak. Laporan daripada rakan setugas di sana. Silakan Azri. Terima kasih Saleha dan juga Chad di Wisma bernama. Ya, Saleha dan Chad. Jika kita boleh lihat di belakang saya, Plaza Tol Gombak ini, keadaan aliran trafik masih lagi dalam keadaan terkawal. Dan menerusi pemantauan saya sejak pukul 8 pagi tadi di sini, aliran trafik dari kedua-dua arah, iaitu dari Kuala Lumpur dan juga dari Pantai Timur, juga masih dalam keadaan terkawal dan tiada sebarang kesesakan berlaku. Dan menerusi kemas kini yang telah dibuat naik di laman sosial Twitter, LLM dan juga Anir Berhad di bawah LPT1, sejak pukul 5 pagi tadi, keadaan trafik dari Pantai Timur juga bergerak ke arah Kuala Lumpur dalam keadaan terkawal dan tiada sebarang kesesakan berlaku. Dan menurut Anir Berhad selaku pengendali lebuh raya Kuala Lumpur Karak, KLK dan juga lebuh raya Pantai Timur Fasa 1, mereka telah mempertingkatkan tahap kesediaan dan juga jangkaan untuk peningkatan sebarang kenderaan sempena cuti akhir tahun di tahun ini. Dan berdasarkan trend lalu lintas di lebuh raya KLK dan juga LPT Fasa 1 ini, mereka menjangkakan sebanyak 165,000 kenderaan, iaitu peningkatan sebanyak 65% dari kegunaan harian di lebuh raya KLK, manakala sejumlah 70,000 kenderaan, iaitu peningkatan lebih kurang antara 63%, pula akan menggunakan LPT1 dari tempoh 23 Disember sehingga ke 27 Disember ini. Bagaimanapun, sehingga waktu ini, pagi ini, kira-kira pukul 9.50 pagi ini, keadaan trafik dari kedua arah, dari hala Kuala Lumpur dan juga menghala ke Pantai Timur masih lagi dalam keadaan terkawal. Dan ini kemungkinan para pengguna yang ingin menggunakan laluan di lebuh raya KLK dan juga LPT Fasa 1 ini belum lagi memulakan perjalanan. Bagaimanapun, kepada pengguna yang ingin menggunakan perkhidmatan lebuh raya KLK dan juga LPT Fasa 1, mereka disarankan untuk mengguna laluan perjalanan yang telah disarankan oleh Anir Berhad bagi mengurangkan kesesakan yang berlaku di setiap Plaza Tol. Bagaimanapun, setiap pengguna dinasihatkan, kerap kali dinasihatkan supaya sentiasa menambah nilai kad top up ataupun touch and go mereka bagi memastikan tiada kesesakan yang berlaku di Plaza Tol sekiranya baki kad anda berkurangan. Dan di setiap Plaza Tol, kendalian yang baik ini juga disediakan perkhidmatan untuk menambah nilai kad touch and go anda bagi memastikan baki mencukupi apabila pengguna ingin keluar dari Plaza Tol. Dan anda juga dinasihatkan untuk memeriksa kenderaan dan juga keselamatan kenderaan anda sebelum Baik, terima kasih kepada wartawan bernama kita Azri di Plaza Tol Gombak. Seperti kata Azri tadi, nampaknya masih lagi tenang dan supaya anda melakukan apa yang sepatutnya sebelum anda memulakan perjalanan. Dan yang pastinya keadaan trafik masih lagi terkawal. Kalau boleh jangan nak tunggu hujung-hujung petang, dah sesak jalan raya, last minute baru nak gerak. Okey, rancang betul-betul perjalanan anda. Baik, kita terus saja bersama dengan doktor kita pada pagi ini bercakap tentang penyakit bawaan air. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin doktor boleh menjawab persoalan saya. Kadang-kadang merisaukan juga ibu bapa yang ada anak-anak kecil ini, bagaimana untuk kita dapatkan rawatan dengan mudah. Ada di antara mereka mungkin yang duduk di kawasan Pantai Timur, berada di kawasan pedalaman, agak sukar untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana untuk rawatan kendiri bagi ibu kepada anak-anak, khususnya bayi kecil?
So sekiranya bayi itu minum susu botol, so cara pengendalian botol tu sangat penting. Kebersihan mungkin memang kena cuci betul-betul, air yang digunakan air yang elok. Pemakanan atau masakan atau makanan yang diberikan kepada anak-anak ini perlulah disediakan dengan elok. Make sure that makanan tu memang betul-betul masak. Avoid makanan yang mentah buat masa ni untuk bayi-bayi yang kecil. So sekiranya ada ubat-ubatan yang di rumah boleh gunakan dulu, seperti ubat demam dan sebagainya. Tetapi memang kita kena berwaspada sekiranya dia dah tak ada selera, memang tidak boleh makan dan minum, memang perlu sedaya upaya cuba dapatkan rawatan. Walaupun dalam situasi betul, mungkin susah. Lebih telitilah caranya, doktor. Sebab bayi kadang-kadang kita tidak nampak gejala yang teruk, tetapi kita nak membantu merawat tapi lain pula jadinya. Kena lebih berhati-hati dan berjaga. Jadi doktor, pastinya doktor juga ada pengalaman peribadi dalam orang kata handle kes penyakit bawaan air ni. Jadi macam mana mungkin nak kongsikan satu pengalaman lah yang doktor paling ingat berkenaan tentang penyakit bawaan air ni? So yang memang sangat ingat ialah penyakit leptospirosis. So ini adalah among penyakit-penyakit bawaan air ni yang sangat kita takut. Dia kencing tikus, penyakit kencing tikus tu. So mungkin walaupun tak banjir, ramai yang suka beriadah dekat sungai kan. So leptospirosis ni ialah penyakit yang datang dari feces atau air kencing haiwan-haiwan, mungkin tikus, kucing, anjing, yang mencemari air sungai. Dan di kala banjir ini air banjir. So sekiranya seseorang itu mendapat penyakit leptospirosis ni, memang mungkin simptom-simptomnya teruk dan sekiranya tidak dirawat dengan awal dan cepat boleh membawa maut. So leptospirosis ni memang kita agak ngeri sikit. Ngeri tu. Ngeri. So memang perlu kalau 1-2 hari tak elok, memang kita surekan memang dapatkan rawatan. Okey, itu sedikit perkongsian dan juga pengalaman daripada doktor sendiri tentang penyakit bawaan air ini. Diharapkan pada hari ini anda dapatlah satu informasi yang cukup berguna sebagai panduan dalam kita menghadapi bukan saja di musim banjir ini, tapi anda bersiap siaga untuk kita menghadapi hari-hari yang mendatang, khususnya berhadapan dengan bencana banjir ini. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Nurliana Khairuddin, Pegawai Perubatan dan Doktor Kesihatan Pekerjaan UHD Hospital Pakar KPJ Rawang. Terima kasih. Kita ucapkan kepada doktor. Comel sekali doktor kita. Okey, baik. Sekali lagi kita nak berhenti rehat seketika. Sesuatu yang cukup manis dan juga pengalaman perit maupun getir yang dilalui oleh pasukan Barisan Hadapan dalam mendepani keadaan yang berlaku baru-baru ini di Batang Kali, iaitu Tanah Runtuh. Bagaimana? Anda jangan ke mana-mana. Kami akan bawakan sekejap saja lagi. Kembali selepas ini. Bila bercakap mengenai Emirat Arab Bersatu, apa yang bermain di fikiran kita ialah bangunan pencakar langit yang tinggi, iaitu Burj Al Khalifa, pulau buatan manusia, The Palm, selain The World. Bukan itu sahaja, banyak lagi keunikan yang ada di Emirat Arab Bersatu atau lebih tepat Dubai. Bagi yang mahu belajar menunggang unta, di Dubai terdapat sebuah sekolah khusus di mana anda boleh belajar untuk menunggang binatang padang pasir. Apa yang menariknya, sekolah menunggang unta ini merupakan sekolah pertama yang diberikan kebenaran oleh pemerintah Dubai untuk menjalankan operasinya. Menurut pengasas Pusat Menunggang Unta Gurun Arab ataupun The Arabian Desert Camel Riding Center, Linda Krokenberger, idea membuka sekolah khusus untuk menunggang unta tercetus apabila beliau merasa bosan menunggang unta secara bersendirian pada tahun 2021. Di situlah Linda bukan sahaja berperanan menjadi pengasas bersama dengan rakan kongsi warga tempatan,
malah turut bertindak sebagai jurulatih. Menurut Krokenberger, walaupun terdapat pusat lain yang menawarkan perkhidmatan yang agak serupa, namun ianya tidak sama dengan apa yang ditawarkan di tempatnya. Ujarnya lagi, kebanyakan lokasi lain hanya membawa pelancong berjalan-jalan menunggang unta. Sebaliknya, di pusatnya, pelancong akan diajar mengendalikan unta secara sendiri selain melakukan perjalanan sepanjang 50 km atau menunggang semalaman sambil berkhemah di padang pasir. Dalam pada itu, seorang pelancong dari New Zealand, Michelle O'Malley berkata, dia memutuskan untuk belajar menunggang unta bersama-sama dengan anak kecilnya selepas merasai pengalaman menunggang unta yang ditawarkan oleh Krokenberger. Unta telah menjadi kenderaan utama yang digunakan oleh kabilah Arab untuk beratus tahun lamanya. Binatang ini juga merupakan sumber kelangsungan hidup bagi masyarakat padang pasir. Walaupun tugas unta telah diambil alih oleh kenderaan bermotor, namun unta tetap terus menjadi sebahagian daripada kebudayaan dan keunikan masyarakat Arab di Emiria Arab Bersatu khasnya dan masyarakat Jazirah Arab yang lain amnya. Jealous rasanya Aisyah dapat ke melangkah ataupun pergi ke Emiria Arab Bersatu? Semua sebenarnya ada keinginan, tambah pula sekarang dalam mood untuk keluar bercuti. Ramai juga rakyat Malaysia yang keluar bercuti kan. Cukup menarik. Pastinya ada sekolah menunggang unta lagi di sana. Itu yang kita perlu explore tu. Kita harapkan satu hari nanti dapatlah peluang kita untuk pergi terbang ke Emiria Arab Bersatu. Bercerita tentang cuti juga, tapi seperti yang kami katakan tadi di awal rancangan, hari ini kami akan bawakan pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR, di mana seperti yang kita sedia maklum keadaan negara kita baru-baru ini menghadapi kejadian tanah runtuh yang melibatkan puluhan nyawa yang terkorban. Saya percaya bukan sahaja kita rakyat Malaysia yang sedih, malah keluarga terdekat, rakan-rakan, dan mereka sebenarnya yang bertungkus lumus turun untuk misi mencari dan menyelamat ini. Kita tak tahu apa perasaan mereka, kepenatan, kesusahan, kepayahan yang mereka lalui, dan pengalaman itu yang penting, lebih berharga untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Cerita daripada pasukan Smart Team kami bawakan pada hari ini. Silakan Saliha. Ya, dan untuk itu kita nak ucapkan selamat datang kepada Muhammad Khairul, Tuan Muhammad Khairul saya sebut Tuan Muhammad Khairul Jamil, Komander Smart, dan juga Tuan Muhammad Hafizul Abdul Halim, Ketua Seksyen Heavy USA. Terima kasih kepada kedua-duanya. Saya kira ini adalah di antara dua hero barisan utama yang juga terlibat dalam operasi search and rescue di kawasan Tanah Runtuh Batang Kali baru-baru ini, Doktor. Tuan Khairul. Tuan Khairul, mungkin sebagai permulaan, bila terima berita ataupun tentang kejadian yang berlaku tanah runtuh di Gotong baru-baru ini, apa yelah saya faham perasaan itu daripada tim Smart, persediaan, siap siaga dan strategi untuk turun padang dalam misi mencari dan menyelamat ini? Okey, Cik Lee, soalan yang baik. Terima kasih kepada Bernama menjemput kami untuk menerangkan dan berkongsi pengalaman berkenaan kejadian di Batang Kali. Pertama sekali saya ingin perkenalkan pasukan Smart adalah pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia. Merupakan pasukan terdiri daripada 3 servis utama, iaitu daripada Royal Malaysian Police, Fire and Rescue Department of Malaysia dan juga Armed Forces lah. Kami ini adalah pasukan khas yang diwujudkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah pengurusan NADMA sendiri. Yang mana NADMA ni kebanyakannya menguruskan bencana. So balik pada soalan Cik Lee tadi berkenaan dengan kejadian tanah runtuh. Memang kewujudan kami pun diwujudkan berdasarkan kepada keruntuhan bangunan. Kalau Cik Lee ingat dahulu berkenaan dengan kes di Highland Tower melibatkan 48 orang nyawa. Jadi rentetan dari itu wujudnya pasukan Smart pada tahun 1995. Dan kejadian di Batang Kali ini adalah kejadian yang kedua terbesar melibatkan mangsa.
laporan awal yang saya terima daripada NDCC, National Disaster Control Center. Okey. Dia menyatakan maklumat awal adalah sebanyak 100 orang yang terlibat. Namun jumlah kematian itu tidak dapat dipastikan. Jadi rentetan dari itu saya juga menerima panggilan daripada pengarah Bomba Negeri Selangor, juga PGO Selangor, Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor, untuk meminta bantuan kami bagi tujuan mencari dan menyelamat. Jadi saya gerakkan pasukan saya di awal pagi tersebut lah. Kita memang memantau kes-kes di dalam negara ini yang menarik untuk kita respon. Jadi orang yang pertama saya telefon Tuan Hafizul lah, pegawai yang bertugas pada hari itu 24 jam. Jadi saya mohon untuk dia bersedia untuk bergerak, untuk digerakkan. Jadi Tuan Hafizul adalah pegawai SMART yang first on scene lah. Tapi first on scene is actually from the police itself dan juga daripada Fire and Rescue Department. So Tuan Hafizul daripada pasukan kami adalah Tuan Hafizul sendiri yang mula sampai melakukan operasi penyelamatan. So pengalaman yang saya dapat ni satu perkara yang mengejutkan lah. Sebab sebelum ini yang kita lihat rentetan daripada kes-kes sebelum ini hanya 2 orang, 3 orang, 6 orang. Tapi bila melibatkan 100 orang mangsa, jadi menjadi kerisauan kepada saya. So saya menggerakkan pasukan saya untuk berada di site lah, untuk membantu mana yang boleh dibantu. Baik, kita nak tahu juga daripada Tuan Hafizul. Mungkin kita nak bertanyakan kepada Tuan Hafizul. Tuan Hafizul, pastinya tadi dah disebut oleh Tuan Khairul, antara yang pasukan yang pertama tiba di lokasi runtuhan ini. Jadi bagaimana keadaannya pada waktu itu, yang di mana masa itu mungkin media masih lagi banyak tidak sampai ke tempat lokasi, dan Tuan Hafizul adalah yang pertama berada di sana. Gambarannya bagaimana? Masa saya sampai tu hari masih gelap. Saya ingat dalam pukul 6 lebih lah. Tetapi pasukan bomba telah mewujudkan pos kawalan bomba pun. Jadi bila kita sampai, kita boleh melapor terus. Kebetulan pada masa tu ada Datuk Nur Hisham, pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi dia nampak je SMART, terus dia tanya, "Okey, SMART berapa orang? Apa yang awak bawa?" Jadi kat situ saya declare lah. Jadi untuk kita ada baseline, kita ada structure movement sensor. Jadi kita ada beberapa peralatan lagi, chainsaw dan sebagainya. Jadi dia kata okey, bawa semua dan masuk. Jadi bila kita masuk tu saya nampak operasi pun dah operasi kali ni saya nampak cepat dan tersusun. Sebab bila kita masuk tu pasukan bomba dan polis pada masa tu sedang turunkan mangsa-mangsa yang selamat daripada atas. Jadi kita nak kosongkan semua kawasan tu dulu, keluarkan semua mangsa-mangsa, baru kita mulakan pencarian secara lebih detail lah. Jadi kita letak dulu barang tu tepi, kita bantu. Pagi tu kita keluarkan semua mangsa, kita angkat mangsa keluar ke tempat yang selamat, dan seterusnya dalam pukul 8 macam tu baru kita mulakan pencarian secara mata kasar, secara peralatan, dan seterusnya excavator masuklah sehinggalah masa terakhir itulah hari yang ke-9. Sebaik saja menerima arahan daripada Tuan Khairul, apa pandangan ataupun apa yang difikirkan perkara pertama yang nak dilakukan daripada susunan awal sampailah bergerak, sebelum bergerak menuju ke lokasi? Mungkin persediaan daripada tim ke bagaimana? Pasukan SMART memang sentiasa bersedia untuk diatur gerak. Pada masa yang sama tu pun ada 2 tim je tuan berada di Terengganu dan Kelantan pun sebab banjir kan. Jadi bila ada kejadian tanah runtuh ni, kita dah ada ready dah lori yang akan bergerak. Dalam dia dah ada peralatan collapse structure, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi kita hanya kumpul orang. So saya keluar hari itu dengan norma biasa 10 orang. So kita terus gerakkan lori. Dalam sebelum sampai tu kita telefon lah NDCC dan sebagainya. Kita dapat maklumat yang tiada coverage telefon, bagaimana kawasan tu semuanya. Jadi sebelum sampai tu kita dah sedikit buat size up awal. Pada pukul 8 tu pasukan kedua digerakkan. Jadi pasukan yang pertama ni memang kita terus run ke kawasan kejadian. Yang kedua ni akan support lah sebab memang kejadian
insiden besar. Baik. Kita balik kepada Tuan Khairul. Jadi melihat kepada kawasan geologi di kawasan Tanah Runtuh itu, Dr. Tuan Khairul, ya. Jadi bagaimana mungkin cabarannya bila pasukan search and rescue ni digerakkan? Adakah kesukaran di situ dengan kawasan tanah yang masih lembut, keadaan tanah runtuh baru berlaku? Jadi bagaimana Tuan Khairul? Seperti yang dinyatakan oleh Tuan Hafizul, keadaan terrain waktu tu memang ground zero, memang keadaan ground zero lah. Topografinya tidak seperti dulu. So gelinceran tanah, ada boulders, batu yang sangat-sangat besar berada di dalam ground zero. Jadi kita mengikut kepada Komander PKH. Waktu tu Komander PKH biasanya untuk search and rescue ni bagi mencari dan menyelamat di dalam negara diketuai oleh bomber. Jadi kita masuk dalam jawatan kuasa untuk cari lamat tu bersama dengan bomber, polis dan juga beberapa agensi teknikal untuk kita berfikir sama-sama berkenaan dengan teknik dan taktik untuk membuat pencarian. So dari situ kita dapat arahan dan kita telah sebulat suara untuk membuat kuadran. Sebab tu kita ada tulis sektor A, sektor B, sektor C. Sebab kawasan runtuhan tu terlampau besar. Lebih kurang dalam 7 ke 8 ekar. So bila terlampau besar kita kena pecahkan kepada sektor dan di dalam sektor kita kena kecilkan kepada kuadran. Saya sangat-sangat teruja kerana pasukan SMART ni memang adalah first responder bagi bantuan di luar negara. Tetapi di dalam negara kita sebenarnya adalah bantuan barisan kedua. Yang mana apabila kita tidak mengambil alih, kalau ikut pada arahan MKN 19, kewujudan SMART ni kita bukan mengambil alih tugasan agensi walaupun kita daripada agensi-agensi yang terlibat. Sebenarnya kita hanyalah melengkapi mana-mana yang keperluan yang ada. Seperti macam Tuan Hafizul nyatakan, initially kita memastikan penyelamat tu dalam keadaan selamat, yang mana kita menggunakan sistem SMS kita, structure movement sensor, iaitu sensor kita awalan bagi memastikan ground zero tu selamat untuk dilaksanakan tugasan penyelamatan pada hari pertama. Kemudian baru agensi teknikal lain seperti JKR pun memasang SMS dia, iaitu seismic monitoring system di atas tebing di mana runtuhan berlaku. So kami ni lebih kepada melengkapi agensi-agensi yang ada. Dan kita juga membantu memberikan nasihat dan juga pandangan untuk melakukan cari lamat bagi mendapatkan mangsa-mangsa yang masih tertinggal dan tertimbus. Baik, mungkin Tuan Hafizul, saya percaya memang pasukan ramai yang terlibat pasukan Barisan Hadapan ni bukan sahaja SMART Team. Nak tahu pengalaman hari pertama daripada SMART Team ni, mungkin apa yang ditemui, apa petanda awal atau apa yang mungkin yang boleh dikongsikan oleh penonton Apa Khabar Malaysia hari ini, yang mungkin ialah orang luar tak tahu kan apa yang dijalankan. Okey, pada hari pertama tu komando operasi dah seperti macam Tuan Khairul cakap tadi, dah sektor kan kawasan-kawasan tu kepada 4 sektor. Jadi ada sektor A, sektor B, sektor C, sektor D. Jadi saya pada pagi tu ditugaskan untuk mengetuai sektor C. Kita buat pencarian pagi tu, kita ada jumpa kemah-kemah yang tidak tertimbus penuh. Jadi sebelum excavator masuk dan sebagainya, saya dan 17 agensi yang lain, polis, bomber, APM, sebelum yang hari pertama tu ada lain-lain yang NGO yang ada di dalam tu. Hari yang kedua baru yang tak masuk. Jadi di BKL dan sebagainya. Jadi pagi tu mana tempat yang kita nampak ada potensi untuk ada mangsa, semua kita buat pencarian awal. Kita buat guna cangkul, korekan kecil dan sebagainya. Jadi adalah yang saya keluarkan teddy bear, bekas makanan. Tapi untuk sektor C ni dia terlalu tebal, tanahnya yang terlalu tebal. Tu antara cabaran kita jugalah. Jadi petang tu baru kita mula jumpa mangsa di sektor C. Kebanyakannya pada pagi tersebut selepas terang tu banyak mangsa yang kita keluarkan daripada sektor A. Jadi kebetulan pada masa tu saya ditugaskan di sektor C lah. Tapi saya nampak rakan-rakan yang lain daripada sektor A ni
banyak mengeluarkan masa. Pastinya satu saat yang agak memilukan seperti Tuan Hafiz kongsikan juga, jadi jumpa teddy bear dan barang-barang daripada masa-masa yang terlibat ya. Itu juga merupakan satu orang kata strategi daripada Smart Team juga satu petunjuk awal bagaimana untuk mendapatkan ataupun dalam misi mencari dan menyelamat mangsa itu sendiri. Kita akan sambung lagi Tuan Khairul juga Tuan Hafizi. Sekejap saja lagi kita nak berhenti rehat seketika, kembali di Apa Khabar Malaysia. Kembali. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia, dan tadi kita kongsikan pengalaman dan juga satu orang kata perkara yang masih lagi tersentuh di hati saya berkenaan tentang kejadian tanah runtuh di Patang Kali. Dan kita nak berbalik kepada tetamu kita hari ini, Tuan Khairul juga kita nak tanyakan kepada berkenaan tentang apakah teknologi ataupun kebakaran yang digunakan untuk misi pencarian kali ini, Tuan Khairul. Okey, untuk makluman Salina dan Cik Lee, pasukan SMART ni memang diwujudkan berdasarkan kepada kepakarannya lah. Untuk makluman, kita punya arahan mengikut kepada arahan MKN nombor 19, kita boleh bertugas mengikut kepakaran dan kemahiran kami pada insiden yang melibatkan insiden bencana di udara, di darat dan juga di air. Dan juga kita perlu respon seperti yang nyatakan lah, ke luar negeri. Di dalam konteks ini, kami adalah pasukan yang telah diiktiraf oleh United Nations di bawah International Search and Rescue Advisory Group. Kepakaran kami lebih kepada collapse structure. Salah satu kepakaran lah, elemen kepakaran yang kita ada. So memang kalau ikut pada arahan nombor 19, apabila melibatkan runtuhan bangunan dan runtuhan tanah, adalah menjadi kewajipan kami untuk berada di tempat on site. So kepakaran yang kita ada memang kita belajar daripada luar negara. Pada masa yang sama, peralatan pun kita menggunakan peralatan yang terkini. Yang kita perolehi dan yang kita gunakan adalah peralatan-peralatan terkini seperti SMS, seperti yang Tuan Hafizul kata tadi, structure movement sensor. Dan kalau tengok pun peralatan kami pun berbeza daripada yang lain. Kita ada UTV kita, utility terrain utility terrain vehicle, yang mana orang tengok tu macam pelik sikit lah, tapi memang kita gunakan untuk semasa bencana. Dan kita pun mempunyai beberapa peralatan untuk untuk mengesan mangsa di dalam kedalaman seperti Delsa dan lain-lain lah. Tapi peralatan untuk kali ini agak sukar bagi kami kerana thickness of the soil. The maximum is 20 meter. So that means itu yang kita membuat keputusan dalam mesyuarat PKH sebulat suara untuk menggunakan heavy machine untuk mengeluarkan mangsa lah. Pada khidmat kami, sekiranya ketebalan 20 meter, keluasan 8 ekar tu, saya rasa tidak mudah lah untuk kita buat secara manual lah, menggunakan cangkul ataupun shovel. So dalam mesyuarat tu saya mencadangkan supaya gunakan heavy machine berdasarkan kepada data dan maklumat yang kita dapat daripada pasukan sahabat kita lah, terutamanya daripada JUPAM dan juga daripada ATM. Kita melihat daripada perubahan topografi sebelum ini di tempat itu dan selepas berlakunya runtuhan, kita dah tahu bahawasanya ketebalan tanah tu sangat-sangat dalam. So itu cabaran kita waktu di PKH lah, untuk menentukan dan memberikan teknik atau taktik untuk cari lamat bagi mangsa-mangsa yang ada di situ lah. So itu yang kita banyak sarankan lah kepada komander di PKH, iaitu pihak bomba lah. Dan Tuan Khairul pun ada turun padang juga. Saya sampai pukul 9 pagi. Sebenarnya saya daripada Kelantan sepatutnya. Saya daripada Kelantan menerima panggilan, saya terus bergerak ke kawasan tu. Pukul 9 pagi saya sampai. Saya nampak Tuan Hafizul dah ada, dia pun melaporkan pada saya, dia mengeluarkan mangsa, dia telah melaporkan diri kepada komando operasi waktu itu adalah Datuk Nur Azam dan juga Datuk Nur Hisham ada bersama. Dan pada masa yang sama saya juga berjumpa dengan OCPD untuk memaklumkan bahawasanya pasukan saya terdiri daripada 10 orang sahaja. Sebab norma keluaran kami tak ramai, seterang kami pun tak ramai sebenarnya. Dan kebanyakan orang beringat kita ni ada di setiap negeri. Tidak, kami memang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Markas kami berada di Cyberjaya.
Dan kekuatan kami hanya 150 orang saja. Tapi kepakaran tinggi, berkepakaran tinggi. Okey, saya percaya setiap individu yang terlibat sama dalam misi mencari dan menyelamat ini ada pengalamannya yang tersendiri. Untuk hari yang pertama, saya percaya tim Smart pastinya all out. Dan pencarian difahamkan lebih daripada 15 belasan orang yang dijumpai, mangsa yang terlibat. Pastinya mental dan emosi rabaklah, koyaklah kan. Mungkin boleh kongsikan bersama Tuan Hafizi situasi yang boleh digambarkan ketika itu daripada pasukan Smart Team sendiri. Okey, perasaan sedih dan juga sedikit penat lah sebab dengan tanah yang tinggi tu pergerakan kita pun sebenarnya perlahan. Pijak masuk dalam kaki kan, pijak masuk dalam kaki. Jadi kita letakkan semua perkara-perkara tu di tepi lah. Bayangan dan semangat lah untuk kita menjumpai mangsa dan serahkan mangsa ke family dia orang lebih tinggi lah pada masa tu. Jadi itu yang kita buat bekalan lah sehingga ke hari yang ke-9 pun. Penat ni sekejap sebab kita bila kita masuk memang kita dah susun kita punya pasukan, siapa masuk dulu, siapa akan rehat dan sebagainya. Dalam PKH pun akan bagi masa rehat sebab excavator tu dia tak boleh jalan all the way kan, semua kan. Dia pun perlu masa berehat. Jadi bila dia orang berehat, kita pun berehat. Tapi bila masa dia orang bekerja, kita pun bekerja. Bila dia orang korek je tanah tu, memang kita akan ada di sekeliling tu. Kalau kita nampak ada mangsa ataupun ciri-ciri kemah dan sebagainya, so kita akan stop, kita akan buat penggalian kecil, so untuk kita keluarkan mangsa. Jadi untuk sedih, penat tu, untuk pasukan penyelamat ni saya rasa memang sikit lah peratus dia tu lah. Kita letak di tepi sekejap, kita hanya fokus untuk kalau boleh nak habis operasi tu cepat lah. Habis operasi cepat, nak jumpa mangsa cepat. Tapi apakah daya, kita manusia bukan jentola, bukan mesin yang bergerak kena berehat juga sehinggalah operasi bergerak sampailah di hari yang terakhir pada 24 Disember. Menjumpai mayat yang terakhir kan. Okey. Itu berkaitan tentang kita sebut tragedi lah Tuan Khairul di Tanah Runtuh, dan mungkin ini kita nak beralih sedikit tentang kejadian banjir pula yang kita tahu sedang berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang disebabkan monsun timur laut dan hujan lebat. Pastinya keadaan sekarang kita tahu ada juga pasukan yang digerakkan. Jadi bagaimana daripada Smart Team sendiri, Tuan Khairul? Untuk makluman Salina, juga penonton sekalian, atau gerak pasukan Smart Team ni adalah di bawah 4 individu utama di dalam negara sebenarnya. Kami bertanggungjawab terus kepada Perdana Menteri, Menteri yang diberi tanggungjawab iaitu Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak dan juga tugas-tugas khas Datuk Armizan Muhammad Ali. Dan juga kami bertanggungjawab kepada Ketua Pengarah NADMA dan juga atas atu gerak saya sendiri. Berdasarkan pada rancangan yang kita lihat dan juga daripada maklumat daripada agensi-agensi yang membantu kita, kita membuat analisa atau dipanggil disaster risk analysis. Disaster risk analysis ni kita telah menilai dan kita telah mengeluarkan satu garis panduan yang mana siri-siri hujan yang akan lebat. Macam kita tahu setiap hujung tahun mesti ada hujan lebat. So bila ada hujan lebat, saya menggerakkan 2 pasukan saya, satu di Terengganu, satu di Kelantan. Dia akan bertindak sebagai siap siaga untuk menghadapi. So alhamdulillah pasukan saya dapat berjalan dengan baik, dapat melaksanakan tugasan dan memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat di Terengganu dan Kelantan. Alhamdulillah. Untuk perancangan ataupun kesiapsiagaan itu bagaimana? Mungkin boleh kongsikan bersama Tuan Khairul. Masih lagi melibatkan tim yang sama daripada Tuan Hafizi? Untuk tim Tuan Hafizul ni dia lebih kepada rancang laksana. Rancang laksana itu bermaksud dia melaksanakan tugasan di lapangan. Di peringkat saya ada 2. Satu dari segi kita menyediakan polisi untuk kesiapsiagaan. So polisi kesiapsiagaan daripada pihak saya bersama dengan kerjasama dengan NADMA dan juga NDCC, terutamanya NDCC, kita membuat disaster risk analysis yang mana kawasan prone banjir kita akan bersedia di situ. Seperti yang saya maklumkan tadi di awal tadi, kita bukan nak mengambil alih tugasan agensi yang sedia ada. Cuma kita sebagai satu embedded dan memberikan tambahan tenaga manusia dan lain-lain berdasarkan kepada aset-aset yang kami ada. So kita memberi bantuan tambahan.
Baik, kita mungkin berbalik kepada Tuan Hafizul. Apa pula pelibatan pasukan Tuan Hafizul untuk kejadian banjir yang kita tahu sekarang tengah berlaku di Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri lain, Tuan Hafizul? Untuk kejadian banjir ni, seperti mana yang Tuan Khairul beritahu, kita sudah pun bersedia di satu-satu tempat yang kita jangkakan akan berlaku banjir. Itu memang ada dalam kita punya arahan MKN 19 lah. Kadang-kadang kalau orang nampak Smart ni tarik bot, waktu tu waktu kering, bukannya masa tu dah ada banjir belum lagi, tapi kita pergi bersedia dulu di situ. Jadi jika berlaku banjir, memang kita akan turunkan bot, kita akan turunkan lori kita dan sedikit peralatan berkaitan banjir, tali, PFD dan sebagainya untuk kita support agensi-agensi penyelamat di kawasan-kawasan yang kita terlibat pada masa tu. Macam tahun lepas, kebetulan saya pun bertugas di Shah Alam. So sama juga di hari yang pertama juga. So memang kita akan bersama-sama lah bagaimana komando operasi pada masa tu, penilaian dia pada masa tu, atur gerak dia pada masa tu, kita akan follow dan kita akan bantu menggembeling tenaga dengan agensi-agensi penyelamat yang lain untuk kita pastikan satu-satu operasi yang kita buat tu berjalan lancar dan berkesan lah. Okey. Sekejap je rasanya. Saya ingatkan lama tau. Dan kita dah pun sampai di penghujungnya. Apapun ini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih banyak Tuan Khairul dan juga Tuan Hafizul atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kembali. Ya, insya-Allah kita jumpa di lain masa. Mungkin ada satu slot lagi akan bersama dengan Smart Team. Apapun sekali lagi terima kasih banyak Komander Smart iaitu Tuan Muhammad Khairul Jamil dan juga Tuan Muhammad Hafizi Abdul Karim selaku Ketua Seksyen Heavy USAR. Pengalaman yang cukup berharga dikongsikan bersama dengan kita juga ya. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Public Holiday hari ini sejam. Masih lagi dalam cuti umum, apapun isi masa cuti anda dengan sebaik-baiknya. Sampai kita jumpa lagi esok mungkin. Assalamualaikum. Bye.